Okay. Assalamualaikum. Good morning everyone. Hmm, semua dengar kan suara saya? Kalau ada suara saya tak jelas ke, bagi tahu eh. Okay, thank you. Okay, for today, saya terus mulalah walaupun kita macam tak berapa ramai. Saya assume maybe ramai pergi pile challenge ke. Harapnya tak ramai yang kecundang kat atas katil lah. Mungkin kita golek-golek kat katil tu kan. So untuk hari ni kita nak discuss tak banyak. Ada 15 question. Only involve topik 9 and 10. Kenapa kita pilih dua topik ni? Sekejap saya tunjuk. Walaupun saya rasa maybe lecturer awak dah bagi tahu juga berulang kali tapi saya sekadar nak tunjuk jugalah. Okay, so this is PSPM format from last year paper. Latest format lah. For PSPM, paper kita akan ada 100 markah. Macam biasa, 100 marks. Okay. Yang saya buat QQ tu maksudnya bilangan soalan. Yang saya tulis MM tu maksudnya markah kita. So, if you focus on topic 9 and topic 10, altogether for exam kita akan ada 5 soalan. Out of 10 question, 5 soalan topik 9, 10. Jadi dah separuh. And if you total the marks, topic 9 would be 31 marks. 31 markah. Topic 10 is 25 marks. 25 markah. So altogether for topic 9 and 10 itself, dia dah jadi 56 marks. 56 markah. Lebih separuh daripada paper exam nanti, markah dia based on topic 9 and 10 sahaja. Banyak kan markah kat situ. So kalau siapa rasa dia berhasrat nak melupakan dua topik ni jangan inilah, batalkanlah niat tu. Kan? Sebab dia lebih daripada separuh paper. Maksudnya kalau awak tak jawab topik 9, awak tak jawab topik 10, awak dah terbang lebih daripada separuh markah. Awak dah fail lah paper awak tu. Bahayalah kat situ. Okay, so that's why kena fokus. Suggestion saya untuk hari ni, yes, soalan tak banyak, ada dalam 15 soalan je. Untuk past year tu, from the beginning sebanyak mungkin, jawab semua soalan past year yang melibatkan topik 9 dan 10. So, dia awak dah biasa soalan apa keluar. Soalan ni tak susah sebenarnya, dia ulang-ulang pattern yang sama. Okay, so kita terus mula. Jangan risau, tak lama hari ni sebab calculation kita pendek-pendek je. Ada saya rasa 1-2 soalan je yang calculation dia panjang. Saya terus mula. Even though format kita yang saya bagi latihan ni ABCD, for final exam tak ada ABCD je. Soalan kita writing exam. Soalan semuanya bertulis. Okay. So, first question. This is about topic 9. We have a continuous random variable that has the distribution as follow. So, find K. Most of the time dalam soalan, dia akan bagi tahu itu soalan continuous ataupun soalan discrete. You have to differentiate between those two lah. Awak kena tahu beza antara dua tu sebab calculation would be totally different. Jalan kerja tak sama langsung. So for this case, it's about continuous. And then second step, you must detect the function. Function apa yang dia bagi sebenarnya? Function tu probability ataupun function tu cumulative. Trik dalam soalan ni, dia tak bagi tahu itu jenis yang mana. You have to detect from the notation itself. Okay, notation kita capital F. So, bila keluar huruf F besar, maksudnya itu cumulative. So, bila kita dah tahu this is cumulative, calculation kita tak boleh ada integration. Itu yang selalunya perangkap student confuse kat sini. Nak integrate ke tak payah integrate? Okay, kalau F kecil, it's probability, then yes, you have to integrate. But now it's capital F, cumulative function, so you don't have to integrate. For this question, it's quite easy, straightforward. Once we know it's continuous, kita dah tahu dia cumulative, tinggal substitute value into the function to obtain the constant because we have to find value of K now. Okay, so you have two different value of X that you can choose. Apa maksud saya kat situ daripada range tu? Okay, kita ada dua value X yang awak boleh pilih. First is 1. Ada satu situ. Or second option is about 3. Most of the time kita boleh pilih mana-mana je. Tapi tengok kesesuaian. Contohnya macam soalan ni. Kalau saya pilih untuk guna F1. Okay. So,
For first function 1, substitute dalam first function saya dapat 0. Okay, ini saya guna yang ni. Second function 1, substitute into the function, you still get 0. Kan? Nanti kita akan dapat 0 equal to 0. Tak menyelesaikan masalah awak. So, tak boleh cari nilai K. Maksudnya kat sini, tak bolehlah guna F1. So, kena pergi kepada option kedua. We have to use F3. Okay. So, F3. Saya padam balik. For second function 3, substitute into the function, we gonna get K 3 minus 1 to the power of 4. Okay. And then for last function 3, substitute into this function, kita dapat 1. Tak ada tempat nak substitute. Okay. So from here kita nampak okay. Kita dah dapat kosong kat situ. We can simplify this up. It's K times 2 to the power of 4 is 1. Finally, our K would be 1 over 16. So here our answer is A, 1 over 16. Ramai akan tanya, kenapa tiba-tiba saya boleh equate je? Sebab sekarang function kita is continuous. Apa maksud continuous? Data kita bersambung-sambung. So cumulative kita pun mesti bersambung. Dia tak kata putus. That's why saya boleh terus equate F3 on the second function equal to F3 on the third function. Saya boleh terus equalkan dia. Okay, sebab soalan kita continuous. Alright, so that's for the first part. Pattern macam ni pernah keluar last year lah. Kalau awak dah pernah jawab soalan last year kan. Dia bagi cumulative find K. Tapi masa tahun lepas, ramai sangat kecundang sebab dia tak ingat notation. Dia ingat, okay, nak cari K kena integrate. So, beramai-ramai pergi integrate function. Bila integrate function, awak dapat jawapan yang salah lah. Sebab this is cumulative. Hati-hati bahagian tu. Alright, settle with the first question. Kita proceed next one. Second question. Okay. So for this case, we have a discrete random variable. Okay. Untuk discrete, data kita mesti satu-satu sebab dia discrete. Dia tak akan bergerak, dia tak bercontinuous macam tadi. And then from here, we have a distribution table. And then each probability is unknown K. Lagi sekali, kita ada constant K now. So from here, we have to find value of EX. Okay. So before finding AX, first we have to find the probability for each value of X first. Kita kena cari dulu satu-satu value probability. So how do we find that? Ini konsep properties of our probability daripada topik 8 awak dah belajar. Semua orang dah mesti power bab ni. Kita mesti sentiasa ingat. Summation of all probability must be equal to 1. Itu memang sentiasa awak kena pegang. Hasil tambah probability must be equal to 1. So now since we have 9 different value of probability, kan ada 9K kat situ. So kenalah tambahkan semua sekali equate to 1 so that you can find K. So itu yang saya buat sekarang. So we have from the beginning K plus 2K plus 3K. 5K kita ada 2 kali. And then 4K, 3K, 2K, last 1K, this must be equal to 1. Itulah kalau dari segi exam, kat sini dah ada markah dah. Dia tengok je awak tahu, awak tambah semua sekali, awak equate to 1. Dia dah nampak dah, oh budak ni terror. Dia faham konsep probability. Itu dah ada markah dah kat situ. Okay, and then you just have to simplify to find K. So, summation of everything, you're gonna get 26K. So from here we know K is actually 1 over 26. Okay. Itu baru kita cari value of K. Bukan soalan minta tu. So jangan tertipu. Ada kan laju je pergi jawab A tu kan. 1 over 26. Bukan. Soalan kita, we have to find EX. So what is actually EX? Ini memang famous lah. Saya kerat jari. Setiap kali exam, confirm dia akan keluar. Kalau tak keluar EX, dia akan keluar variance of X. Dia memang suka. Favorite soalan topik 9 ni. So what is actually EX? That is expectation of X. Kita buat nota sikit tepi. EX is sama maksud dengan expectation. What is expectation? That is basically our mean. Benda ni ada banyak nama. Sometimes dia tak guna simbol EX. Dia guna notation mu. That is still the same thing. So expectation EX
EX, mu, min. Semuanya benda yang sama. Oh, tambah lagi satu. Sometimes dia guna expected value. Sama juga maksud dia ni quite glamour lah. Ada banyak-banyak nama. Or ada juga pernah keluar expected number. Saya rasa kalau awak jawab soalan tutorial, awak dah ada jumpa dah nama-nama ni semuanya. Kan? Nampak? Ada sampai 6 benda. Represent the same thing. So, hati-hatilah benda ni. So, expectation, mean. Expected value. Expected number. That is basically EX or mu. Benda yang sama So, problem now is we have to find EX. So, remember the formula. Exam untuk topik 9 tak ada langsung formula. Topik-topik lain ada formula tapi topik 9 tak ada langsung. So, semua formula kat topik 9 ni awak memang kena ingat lah target sebab formula dia tak susah pun. Okay, so for EX, our formula is fixed. This is discrete case. So, it's summation of X times with its probability. Setiap X kita darab dengan probability. Senang kalau dah ada table macam soalan ni. So, kita ingat je, atas darab bawah, tambah atas darab bawah. Buat untuk semua case yang ada. So, now itu yang kita kira lah. Saya start from the beginning. Untuk first case tu, it's 0. 0 times anything, 0. Saya terus buat 0. Okay. And then moving on second case, we have 1 times 2K. Saya terus substitute K there. So, we get 2 over 26. And then kita continue terus 6 over 26. 15 over 26. 20. Ada twice, okay. After that, we have 18 over 26. 14 over 26. And last one is 8 over 26. Darab je satu-satu. Kalau exam ni tunjuk tu. Itu markah jalan kerja. Let's say, contohnya, adalah kita terbuat careless mistake somewhere kat atas tu. Contohnya tadi, awak careless lah kalau exam kan. Tak naklah careless. Contoh. Okay. Awak terdapat value K yang salah kat situ. Okay. But for the next part, in order to find the expectation, still kita boleh bagi markah jalan kerja. Walaupun K awak dah tersalah. So that's why saya buat star. Tunjuk. Tunjuk semua jalan kerja. Kita appreciate awak tunjuk jalan kerja tu. Itu yang ada markah sebenarnya. So janganlah semua nak tekan-tekan kalkulator lalu muncul jawapan. Tak ada markah jalan kerja. Bahaya kat situ. So careful. Tunjuk jalan kerja. Kena tunjuk kat examiner yang awak memang, saya memang terror lah benda ni. Saya memang expert benda ni. So saya tunjuk satu-satu. Okay. And then simplify this up. From here you should get 103 over 26. So here your answer should be C. Alright, settle. Straightforward question as long as you remember the concept of probability just now from the beginning. Summation must be equal to 1. That's how you find constant. And then you must remember the formula about EX. Okay, settle. Saya pergi seterusnya. Question number 3. Okay. So, if fx and gx are two probability density function, which of the following statement is true? Okay. So, kat sini lagi sekali dia problem dia tak bagi tahu pula. Discrete ke continuous? Soalan satu dia bagi tahu continuous. Soalan dua dia bagi tahu discrete. Soalan yang ni dia tak bagi tahu. But you must remember the name. Hati-hati dengan nama. This is probability density function. When it comes to density, for sure it's continuous case. Kalau dia discrete, dia akan guna probability distribution function. So for this case, the continuous. Alright. So, which of the following statements is true? Kalau kita tengok kat bawah tu, dia cerita pasal mean and variance. So, nak tak nak, yang ni soalan yang paling panjang jalan kerja untuk sesi hari ni. Kita kena carilah mean dengan variance for each function. Baru kita tahu, sama ke tak sama benda tu. So, kita nak kira satu-satu sekarang. Tak apa, bagus. Kita praktis banyak kali. Okay. Saya pergi page lain kejap. Sebab calculation dia panjang. Okay, saya start dengan function fx dulu. We have to find the mean. Mean tu apa tadi? Expectation. But careful, jangan buat jalan kerja macam tadi. Darab-darab je. Sebab sekarang kita punya case continuous. So, in order to find expectation or our mean, our formula, integrate the whole function. Lepas tu mesti nampak x times with our function.
Bila continuous, ingat integrate. Continuous function je confirm kena integrate. Tak ada cara lain. Untuk nak cari expectation tak ada cara lain. Mesti integrate function F kecil kita tu. Okay. So since we have two different function, kita kenalah integrate satu-satu based on the correct limit. So our function just now would be from the beginning is negative A up to 0. X over A plus 1. Itu function kita. So times with X dx. Plus with our second function is from 0 up till A. So the function is negative X over A plus 1 times with X dx. Okay. Nampak ni, itu kalau soalan contoh dia suruh cari expectation, ini dah ada markah pertama dah. Correct limit with the correct formula. Mesti nampak function darab X. Function darab X. Limit kena betul. Hati-hati je bahagian tu dah dapat markah pertama. Okay, so now kita kena integrate one by one. Okay. So, ni awak bolehlah simplify dulu kan. Kembangkan. Ingat, jangan pergi integrate satu-satu. This is multiplication. Kita tak boleh terus je integrate. You have to simplify it first. Okay lah, saya tunjuk saya simplify. Means we have to integrate actually X squared over A plus X. And then for the second one is negative of X squared over A plus X. Now you may start the integration process. Okay, so we get X cubed over 3A. 3A as a constant. A kat sini constant biasa je sebab dia kat bahagian limit tadi kan. Limit mesti constant. So anggap dia macam constant. Integrate X dulu ya. And then for X we integrate, we get X squared over 2. Same thing for the second function, but we have a negative sign there. So negative X cubed over 3A plus X squared over 2. Limit from 0 up till A. Now, you substitute the limit. So, kalau saya masuk kosong, kita dapat kosong. Habis terus. Substitute negative A. Careful, it's negative there. So, hati-hati dengan sign. We get negative A cubed over 3A plus with A squared over 2. Sebab bila kuasa kita odd number, negative still ada. Sebab tu dia jadi negative A cubed. If it's even number, negatif akan hilangkan. Sebab tu dia dah tinggal A squared. Okay, careful lah yang bahagian tu. Jangan buat careless. Next one, substitute A. So, negative A cubed over 3A plus A squared over 2. Minus with 0. So, kalau perasan kat situ, kita ada the same terms with alternate sign. Satu positif, satu negatif. Simplify this out. Finally, our mean is 0. Habis cerita. Dah dapat dah. Quite panjang lah kat sini. Kalau exam ni, kat sini at least kita dah ada 3 to 4 marks untuk writing exam. Itu bagusnya juga exam bertulis. Markah kita banyak. So kalau kita ada careless-careless sikit pun, kalau step kita betul, kita still dapat markah. So kalau untuk soalan bertulis, tunjuk penuh-penuh macam ni lah. Itu setiap step ada markah. From beginning walaupun ni soalan objektif, saya tunjuklah kat tempat dapat markah. Okay, tadi first, correct limit with correct function. Simplify yang tu dia tak ada markah. Awak boleh terus integrate. So, the correct integration process dia bagi markah. Substitute limit bagi markah. Final answer dia bagi markah. Itu tempat yang standard akan ada markah. So, even though from the beginning, let's say lah ada tercareless something-something, tunjuk yang bawah. Itu markah jalan kerja, confirm dia akan bagi markah. Okay, itu baru untuk EX, mean. Soalan yang kedua, statement kita, saya tarik sikit, is about variance kan. Kita nak compare variance. So, kenalah juga cari variance. Nak cari variance, kita tak boleh terus je cari, kita kena cari EX squared first. Tadi kita baru cari EX, that is the mean. Now we have to find EX squared. Okay, so for EX squared, apa beza dia? Now we have to use X squared times with our function. Adjust sikit je kat bahagian function tu. Instead of X, now kita kena darabkan dengan X squared. Okay, so saya ikut je function yang atas, cuma saya sekarang darabkan dengan X squared. We have the same limit, same function. So X over A plus 1 times with X squared. And then for the second function, still same limit, same function times with X squared. Okay, so for this part, saya teruskan proses. Yang ni saya tak tunjuklah, saya kembangkan satu-satu. Awak boleh buat proses yang sama. Saya terus expand dan integrate.
Skip step sikit. So now for the first one we have x cubed over a. Integrate that part. We have x to the power of 4 over 4a. And then second function we have x squared. So integrate x cubed over a. Same thing for the second function. That's why we get negative x to the power of 4 over 4a plus with x cubed over 3. Okay. And then substitute your limit macam tadi. Tunjuklah satu-satu. So we have 0 minus with a to the power of 4 over 4a. Ini a tu awak dah boleh simplify. And then minus with a cube over 3. For the second function, we have negative a to the power of 4 over 4a plus with a cube over 3. Minus with lower limit kita 0. Okay. So, next step, just simplify everything. So, kita ada kat situ apa? Negative a cube over 4 plus with a cube over 3 minus with a cube over 4 plus with a cube over 3. Semuanya a cube. So tak payah risaulah, kita anggap a cube tu macam variable biasa. Tekan je calculator. Negative 1 over 4 plus 1 over 3 minus 1 over 4 plus 1 over 3. Simplify je satu-satu kat situ. So here we should get 1 over 6 a cube. Okay. Settle. Okay, full itu bukan lagi kita punya variance. Okay, barulah boleh cari variance. Panjang sikit lah benda ni sebenarnya kan. So, for our variance, remember the formula. It's fixed formula. E of x squared minus squared of ex. Ini pun tolonglah ingat formula dia fix. Continuous ke, discrete ke, formula dia sama. Formula ni dia tak bagi masa exam. So, hati-hati. Confirm biasanya memang akan keluar. Dia suka guna benda ni. So ingat formula. So we have ex squared just now is 1 over 6 a cube. Our ex is 0. So finally our variance is 1 over 6 a cube. Okay, settle. Ini baru case pertama. Saya baru kira untuk function fx. Panjang kan sikit. Panjang kat sini lah. Okay, saya cuba kecilkan. Tak tahulah kalau awak tengok kat phone awak buka Google Meet ni lagi nampak ke lagi tak nampak kat situ. Tapi itulah version jalan kerja penuh dia. Okay. So, sini. Alright. Sekarang kita kena pergi kepada function yang kedua pula. Sebab ini baru fx tadi kan. Sekarang saya nak pergi untuk gx pula. Okay. Untuk gx, limit dia sama. Function dia je lagi senang sikit kot. Sebab dia ada satu term. Kita tak payah nak expand. Okay. Saya tarik ke tepi. Kita buat untuk gx pula. So for gx, first part same. We have to find our ex. The same formula. Integrate satu-satu with the correct limit. So we have negative a up to 0 of function kita tadi. Tengok saya yang lupa function. Sorry. Negative x over a. Okay. So negative x over a times with x. Jangan lupa. Expectation mesti darab x. Plus with our second is from 0 up till a. X over A pula. Saya rasa function ni tadi. Yes. X over A times with X. Mesti ada. X tu nak letak ke depan ke nak letak kat belakang ke tak kisahlah. Yang penting ada nampak darab X kat situ. Okay. So after that kita integrate terus sama macam tadi. We have negative X squared. So integrate negative X cube over 3A. And then this one is X cube over 3A. Substitute the limit as usual. So this one kita akan dapat negative. So dia akan cancel out, dapat a cube over 3a. For the second one kita ada a cube over 3a minus 0. They cancel out each other. So final answer 0. Penat kira kan, dapat jawapan kosong je. Kalau exam ni dia rasa macam betul ke tak betul tengah kira ni, dapat jawapan kosong. Tak apa, yakin dengan diri sikit proses tu. Awak dah buat function betul, integrate betul, jawapan awak confirm betul tu. Okay. So maksudnya sekarang apa? Kita dapat mean yang sama. Kan?
Fx tadi min kita kosong, Gx pun min kita kosong. Okay, so maksudnya conclusion kita min must be the same. So kalau tengok-tengok dalam pilihan jawapan tadi, min yang sama tu A dengan B. Maksudnya option C dengan D ni kita dah boleh cancel out lah, dah bukan lah. Okay. Tapi sekarang kita nak tengok, kena check dia punya variance pula. Sama ke tak sama? Okay, so for this part, same step, kita kena cari EX squared. After that, kita cari dia punya variance. So for EX squared, repeat the same process, but now you have to multiply with X squared. Hati-hati kat situ. Okay. Alright, itu function kita. So now integrate one by one carefully. Jangan salah, jangan careless dengan sign. So ada negatif kat situ, so we get negative x cube. Kalau integrate, x to the power of 4 over 4a. And then we have this one positive x to the power of 4 over 4a. So substitute the limit, we have 0 minus with, okay, negative of a to the power of 4 over 4a. A boleh simplify kat situ. Plus with a to the power of 4 over 4a. Lagi sekali, a boleh simplify. Kalau check balik kat situ, kita akan dapat apa tu? Kita dapat a cube over 4 plus a cube over 4. Okay, so simplify this up. Quarter plus quarter, kita dapat half. So this is half a cube. Itu EX squared. So finally, substitute into the formula of finding the variance is AX squared minus squared of EX. Just now kita dapat 0. So variance dia half A cube. So kalau check tadi, saya kecilkan. Untuk case fx kita dapat 1 over 6 A cube. Untuk case GX kita dapat half A cube. Maksudnya variance kita tak sama. So, kita ada the same mean. Saya cuba bulatkan. Same mean but then different variance. So, our answer in this question would be boy. Mean yang sama, variance tak sama. Mungkin untuk final tak adalah keluar soalan macam ni kan sebab ada A, B, C, D. But then kita nak fokus kepada calculation lah. Saya cubalah zoom. Okay. Kita nak fokus kepada calculation. Practice tu. Macam mana nak cari EX. Macam mana nak cari EX squared for continuous random variable. Okay. Settle for question number 3. Ini jangan risau. Ini je soalan yang paling panjang kat dalam kita punya soalan hari ni. Soalan lain semua jalan kerja dia pendek-pendek je. Okay. Settle for number 3. Now saya proceed. Kejap ya. Okay. Ini tadi jawapan kita boy. Next one. Okay. So we have a discrete random variable that has the table as follow. So we have to find the standard deviation. Okay. So standard deviation pula. Okay. Semua dah belajar kat topik 6. Daripada topik 6 awak dah pernah jumpa dah standard deviation ni ataupun sisihan piawai. So you must always remember when it comes to standard deviation, it's actually square root of our variance. Dia tak ada benda lain. Okay. So our standard deviation is set of variance. So how do we find variance? Variance just now as I said, we have the same formula, fixed formula, EX squared minus square of EX. Okay, benda yang sama. But careful, this is discrete case. So untuk discrete case nak cari tak susah. Dia lagi senang daripada case continuous tadi yang kita kena integrate panjang-panjang tu kan. Ni biasanya kalau student keluar je soalan discrete ni, dia terror dah. Confirm dapat markah penuh ni. Hati-hati je, jangan buat careless mistake kat sini. Okay, kita cari satu-satu. For EX, it's actually summation of x times with its probability kan. Okay, so darabkanlah satu-satu. Atas darab bawah. Tambahkan semua sekali. So we have 1 times with 0.2 plus with 2 times with 0.4 plus with 3 times with 0.3 plus 4 times with 0.1. Tunjuk awak terror benda ni. Exam pastikan tunjuk satu-satu and then barulah tulis final answer. Here you should get 2.3. Saya faham semua awak memang tekan calculator rasa macam malas lah nak tulis.
kita nak avoid katakanlah awak tersalah tekan calculator yang awak tak perasan. So, jawapan awak dah tersalah. Kita akan cover markah jalan kerja tu dekat apa yang kita tulis kat atas tu lah kan. Let's say lah awak terus nak tekan calculator je. Awak tak nak tunjuk pun jalan kerja detail. Jalan kerja tak ada, tak tunjuk langsung. Kita tak tahu awak tahu ke tak. Jawapan salah. Kosong lah terus. So, always provide full solution. Setiap step tu kena tunjuk. Jangan skip step. Okay, hati-hati yang tu. So, EX kita dah settle. Now, kita repeat the same process but for EX squared. So, what happened? It's X squared times with its probability. Setiap X yang kita ada tadi, saya highlight ni. Okay, itu setiap X. Semuanya kena squarekan. Hati-hati yang bahagian ni sebab ada orang dia tersalah, dia pergi squarekan nilai EX dia. Dua-dua dia pergi squarekan. Itu dah mengarut lah. Dia only X yang kena square. So careful that part. Alright, so now we gonna have 1 times with 0.2. 4 times with 0.4. 9 times with 0.3. And then last one 16 times with 0.1. So here you should get 61 over 10. 6.1 lah. Okay. And then finally, barulah kita boleh cari variance. And then kita cari standard deviation. Saya one go terus lah. So for standard deviation, it's square root of our variance. So for variance apa tadi? EX squared. So 6.1 minus with square of EX. So minus with 2.3 squared. Lepas tu tekan-tekan je calculator. Boleh dah keluar jawapan terus. So in this case, you should get 0.9. So our answer is C. Dia favourite lah. Orang akan keluar, dia akan lagi favour jawab soalan discrete sebab calculation kita tak tedious kan. Saya faham. Ramai orang dia memang benci dengan integration tu. Tapi tak boleh macam mana, exam dua-dua akan keluar. Tadi kan kita check balik, saya dah beritahu dia ada keluar 3 soalan. So maksudnya discrete akan keluar, continuous pun memang akan keluar. Tak boleh nak lari lah. Sebab tu topik 9, jawab semua soalan yang ada. Dua-dua kes awak kena study. Sebab markah dia banyak, dua-dua kes akan keluar. Alright, kita pergi next part. Okay, ini soalan is about pemahaman kita je. So, what is the difference between a discrete random variable and a continuous random variable? Apa beza discrete dengan continuous? Okay, so ikut logik yang awak faham je lah. Bila melibatkan discrete, dia mesti ada certain value of x. Kalau kita tengok function kan dalam table ni, x sama dengan berapa? X sama dengan 1, 2, 3, 4. Dia fix. Dia dah bagi tahu siap-siap. Okay. But for continuous, function kita sentiasa pegang. Data kita bersambung in a real number. So, it's start from negative infinity up till positive infinity. Sebab dia continuous, data takkan berhenti langsung. Awak pegang tu je, dua benda. So, daripada sini, tengoklah mana yang dia ada cerita pasal. Okay, discrete, fixed value. Continuous, semua data. Okay, so from the beginning, we have, okay, for discrete dia kata we have fixed set possible of value. Okay, dah betul tadi kan, kita ada fixed. And then, for continuous, it takes all the value. Okay, so this satisfy apa yang saya explain tadi. Maksudnya, in this case, our answer would be A. Okay, yang bawah-bawah tu kita check kenapa dia salah. Untuk B, discrete takes all value in an interval of number. Okay, all value in interval, betul lagi, tak salah. And then, for continuous has a fixed set of possible value. Statement yang tu salah. Continuous kita tak ada fix. Dia mesti negative infinity sampai positive infinity. Data kita bersambung, takkan berhenti. Okay, so yang tu sebab tu kita reject. Untuk C, discrete value takes only positive number. Itu dah reject terus lah, salah. Ini pun sama konsep. Ramai orang dia ingat sebab maybe lah practice nota kuliah, practice tutorial, X sentiasa keluar yang positif kan. Kita boleh je X tu negatif sebab itu bergantung kepada data kita. Probability, yes, tak boleh negatif. Tapi X boleh je negatif. Okay. And then last one for D, discrete variable takes both positive and negative number, betul.
While continuous variable takes only positive number. Yang ni dia dah ngarut lah. Kan tak boleh. Continuous bukan ambil positive number, continuous semua nombor. Okay. Untuk yang saya cerita pasal C tadi, yang kenapa salah, okay. Yang macam ni lah table ni kan. Ramai orang selalu jumpa table yang macam ni. X tu positif, bawah tu pun positif. Tapi tak semestinya X mesti sentiasa positif. X boleh negatif. Last year question, saya cuba buka sekejap. Awak dah buat saya rasa partial tapi saya sajalah nak tunjuk. Ini soalan tahun lepas. Nampak? Okay, table yang sama. X tu keluar je value negatif. Boleh, tak salah. Yang tak boleh negatif bahagian bawah dia. Probability. Yes, probability is always from 0 up till 1. Dia tak boleh lebih daripada 1, dia tak boleh negative number. But for values of X, it's possible to have negative number. So jangan terkejut lah. Okay, so hati-hati yang tu boleh je kita punya nilai X negatif. Okay. Saya sambung seterusnya. Terpanjang pula bebel kan. Iklan sebentar. Kita pergi next one. So, let X be the outcome of rolling a fair six-sided die. Find probability from 0 up till 4. Tapi 1 is included, 4 is excluded. So, ini soalan saya rasa awak dah biasa jumpa. When it comes to die, you always remember we must have 6 possible outcome and probability for each outcomes are the same. Kita baling dadu, kita mesti ada 6 face. So, kita punya outcome, value of X mesti daripada 1 sampai 6. Awak boleh buat macam-macam cara nak represent data. Saya buat macam biasa, paling senang kita pakai table. So, our X comes from 1 up till 6 lah. Itu fair dice, sentiasa. Dadu yang adil, dadu yang normal lah maksud dia kat situ when it comes to fair. Dadu yang tak normal, bentuk dia bukan dadu yang selalu awak jumpa tu. Alright, so and then since we have 6 possible outcome, probability must be the same for all outcomes sebab kita ada 6 muka, so 1 over 6. And it happen for all value of X. Kan, semuanya 1 per 6. So based on this table, kita dah boleh jawab soalan. Soalan suruh cari from 1 up till 4, since this is discrete case, careful with your case. Value X tu penting. Ada equal, tak ada equal, kita kena hati-hati. 1 kita nak, so it start from 1, and then 2, and then 3. 4 in this case tak ada equal sign, so it's excluded. Kita jangan ambil 4 tu. Kita ada 3 case, all are the same probability. That's why our final answer would be half. Boy jawapan kita. Ini benda yang simple lah. Okay. Kita pergi seterusnya. Okay. So, a continuous random variable has the distribution function as follow. Okay, ini soalan continuous. Okay. So, find the mode. Find the mode. Okay, what is mode? Ini awak selalu jumpa, cuma awak selalu cakap kekerapan kan? Apa yang kekerapannya? So, in this case, topic 9, focus on topic 9 je. Mode is actually highest probability. Highest probability. Okay, itu mode kita. But then, untuk kita punya continuous case, kita tak senang nak nampak daripada function je. Better, suggestion saya sentiasa sketch the graph. So, daripada graph tu, awak tengok graph awak paling tinggi kat mana, that automatically would be our mode. Macam tu. Kalau dalam table, untuk case discrete, kita boleh tengok kat dalam table. Yang mana highest probability, itulah kita punya mode. Tapi untuk case discrete. Untuk case continuous, susah nak nampak. Continuous tak ada table Jangan tiba-tiba awak pergi buat table kat bahagian continuous. Tak ada. Continuous tak ada table. So, it's easier to use the graph. Okay. Selalunya kalau soalan exam macam ni, dia guided. First, dia suruh sketch the graph. Hence, find the mode. Soalan dia dah membantulah. Dia suruh awak lukis graph dulu, baru awak cari mode. Tapi let's say lah, mana tahu tiba-tiba tahun ni mencabarkan, dia terus je find the mode. So, dapat idea tu lah, awak lukis dulu graph. How to sketch the graph? Macam biasa. Untuk case continuous je tak ada masalah. First, label your X. X come from your range lah. Apa yang ada kat dalam range tu kita label. So, we have 0, 4 and 6. Okay.
And then kita tinggal substitute je each value into the function untuk dapatkan y value. Start from the beginning. Kita ada 0. 0 kalau saya substitute dalam function, kita dapat 0. Okay. And then substitute 4. 4 into the function. Kita akan dapat 4 over 12. I simplify that as 1 over 3. Okay. So, how do we connect between these 2 points? Yang ni kena hati-hati. Always check your function. In this case, kita ada function x only. That is linear function. When it comes to linear, the straight line je. Dah. Siap bahagian pertama. Let's say lah soalan tu bukan x. Dia keluar x squared. So, kalau x squared mesti kuadratik kan? Maksudnya awak kena ada curve sikit lah. Kena curvingkan sikit graf awak tu. Siap saya tunjuk. Maksudnya tadi kita ada 2 titik ni. Kalau contoh soalan kuadratik, awak kena buatlah ada curving sikit kat situ, nampak macam dia bentuk kuadratik. Itu kalau x squared. Kalau x cube pun sama, kena ada nampak ada curving sikit. Tapi kalau x sahaja, then straight line je lah. Tak payah buat apa-apa. Okay, settle first function. Moving on to the second function. Substitute 4 into the function, kita still akan dapat 1 over 3. And then last one, substitute 6 into the function, awak akan dapat 0. So, function kita still linear, straight line ke bawah lah. Okay, so based on the graph, awak terus nampak dah kan what is the highest probability kat sini. Saya buat kotak tu. This is the highest probability. Okay, itu puncak graf kita. Nak tulis jawapan. Okay, so yang ni pun semua orang akan selalu confused lah kat dalam soalan ni pun dia ada bagi dua-dua. Satu 1 over 3 ataupun 4. So for mod, sentiasa ingat when it comes to mod, jawapan kita mesti value of x. Nilai data kita. How to find that? Highest probability. So jawapan kita jangan pergi bagi nilai probability tu. Maksudnya kat sini janganlah pergi letak mod 1 over 3. Salah. Mod is our x value. So in this case, x value kita 4. So our answer here C. Okay. Hati-hati yang itulah orang selalu terconfuse. Sebab dia ingat highest probability. So jawapan dia pun dia pergi letak probability tu. Tak make sense lah. Dia mesti data kita. So our x value. Okay. Settle number 7. Saya pergi seterusnya. Habis dah about topic 9. So kita ada 7 soalan je kat sini. Dah mix dah. Continuous and discrete. Tak cover lagi semua. Awak kena practice banyak kali lah. Ingat topik 9 markah paling banyak. So focus on that part. Itu antara tempat yang senang nak score sebenarnya. Walaupun markah dia paling banyak. So cover banyak-banyak sebanyak mungkin lah kat topik 9 ni. Okay, kita pergi seterusnya. Now kita moving on to topic 10. Topic 10 is second highest mark kan. Tadi saya tunjuk kita ada 25 markah kat topik 10 ni. We have 3 different distribution. Binomial, Poisson, normal. Untuk exam, 3-3 akan keluar. Saya dah bagi soalan bocor dah. So, kena study semua. Calculation tak susah topik 10 ni. Calculation dia senang. Awak dah jawab banyak-banyak soalan. Awak akan nampak, oh pattern dia berulang-ulang je. Benda yang sama. Kalau awak dah faham konsep, soalan pusing macam mana pun awak tak akan ada masalah. So study 3-3 distribution. Soalan bocor saya bagi ni. 3-3 memang akan confirm keluar. Okay. Alright. So which of the following statement is false about binomial probability distribution? Okay. So for binomial distribution, pernah keluar juga soalan exam. How we determine that ataupun justify. State the validity for binomial distribution. We have 4 main characteristic. Okay, saya buat nota lah. Kita buat iklan dah sekejap. Saya buat nota kat bawah Okay. Sorry. So, how do we determine this is binomial distribution? Kita ada 4 main characteristic. Okay, ingat syarat yang pertama. Our n must be fixed. What is n? That is number of trial. Bila baca soalan, awak dapat detect je, we have n, number of possible outcome, means number of trial. Ada berapa banyak kali dia nak conduct the experiment, fix, dia mesti mention dalam soalan, automatically dia dah jadi binomial distribution. Kalau Poisson, dia takkan ada n kat situ. Kalau awak baca soalan tak dapat detect n, itu confirm Poisson. Kalau awak baca soalan dapat detect n, itu confirm binomial.
Kalau normal, jangan risau, dia memang akan bagi tahu. Ini ialah normal. Terang-terang dalam soalan dia akan mention itu soalan normal. So, between binomial dengan Poisson ni je selalu student confuse nak detect. So, binomial mesti ada n and n must be fixed. Okay. And then, second characteristic, we must have only two possible outcome. Apa tu possible outcome tu? Failure of success. Semua orang tahu dah P dengan Q ni. Failure dengan success. Dia mesti ada dua je. Dia tak akan ada lebih. Okay. And then number 3. Our N must be independent. Dia mesti independent event. Maksudnya nak dapat from one trial punya result dengan next trial punya result tak ada kena mengena langsung. Contoh macam awak lah, awak nak jawab exam. Awak punya result dengan kawan awak punya result independent kan untuk exam. Dia tak ada kena mengena. Orang ni buat hal dia, orang ni buat hal dia. Okay. And then last one, number 4, our P also must be fixed. Probability of success kita mesti fix. Dia tak boleh berubah-ubah. Tak bolehlah trial pertama 0.2 sukses kita. Trial kedua tiba-tiba 0.7 sukses kita. Dia berubah, itu bukan binomial. So if it satisfy all 4 condition, then this is binomial distribution. So let's check one by one yang mana salah. Okay, so first one, each outcome is independent of each other. So maksudnya N is independent, betul. Okay, and then each outcome can be classified as either success or failure. We only have two possible outcome, macam saya cakap tadi, P and Q, so this is correct. The probability of success must be constant from trial to trial. Ini yang saya mention juga tadi, P must be fixed. And then last one, random variable of interest is continuous. Yang ini salah. So our false statement is D. Okay, dia mention kat situ continuous. Yang ni nampak continuous itu dah salah lah. For binomial distribution, it's discrete. Okay, kita buat nota juga kat tepi ni. Kita ada dua data tadi from topic 9 kan. Awak belajar kita ada, mak terbesar. Sekejap saya adjust pen. Kita ada discrete random variable. Kita ada continuous random variable. Untuk discrete, for topic 10, it's involve binomial distribution and Poisson distribution. Kita kira satu-satu case kita. Untuk continuous, dia masuk normal distribution. Itu kena pegang lah. Normal je yang continuous. Binomial dengan Poisson, discrete. So that's why kita reject statement number 4. That is the false statement. Okay, settled. Intro je lah about binomial. Tapi 4 kriteria yang saya letak kat bawah tu, poin-poin macam tu kalau boleh hafal lah sebab pernah keluar. Justify why this is suitable for binomial model. Contoh kan, dia tak payah buat karangan. Kalau soalan suruh state the validity ke justify je, jangan pergi buat essay. Matematik kita buat poin-poin je dah cukup. 4 syarat ni lah. N is fixed, N is independent, P must be fixed, we must have 2 possible outcome. Cukup 4 syarat tu. Okay, kita pergi next question. Kita masuk calculation sikit. So, a basketball player makes 80% of his free throw during the tournament. What is the probability that he will make exactly 6 of his next 8 free throws? So once you read the question, dalam satu soalan biasanya memang favourite soalan topik 10, dia tak ada notation sangat. Kita yang kena keluarkan maklumat tu. Okay. So kita kena cari dulu apa tadi saya pesan. Kena cari ada tak N kat dalam soalan tu. So in this case, yes, N exists here. Kita ada 8 balingan. Kan? 8 free throw. Once you detect the N, confirm dia binomial. Okay. So, benda pertama kena buat walaupun soalan tak minta, ini kalau exam mesti format macam ni, you have to state the distribution. Kita kena bagi tahu, kita kena tunjuk kita pandai. Okay, saya tahu ini distribution apa. Apa tadi? Binomial distribution. So, apa yang saya kata state distribution tu? Kita kena tulis parameter dia lah. X. X tu boleh tukar nama apa-apa event. Tapi favorite awak kan selalu guna X kan? Okay, X. Distribute with B, ini pun fix, B stand for binomial. So parameter apa yang kena letak kat dalam ni? Kita mesti ada N and P here. Okay, N dengan P. So untuk soalan ni tadi, ni tak payah tulis tau. Ni saya tulis bentuk general je. Yang exam mesti tulis, you have to detect what is your N and P. So N just now is 8,
P is about our success. Apa? Dia dah cerita kat atas. 80% dia punya success. So here our P would be 0.8. Ini kena tulis. Yang tu, yang belakang tu. Itu markah pertama untuk soalan. Kalau soalan tak bagi tahu itu distribution apa, awak kena tunjuk pandai. Saya terror ni, saya tahu ini distribution binomial. Dia dah bagi markah pertama kat situ. Okay. So now we have to find what is the question. Soalan suruh cari apa? What is the probability he will make exactly 6? Maksudnya kita kena cari X exactly. Notation kita equal to 6. X exactly 6. Okay. So untuk cari probability, we have two option. Either you want to use text table or you want to use formula. Bergantung kesesuaian soalan. Kalau soalan melibatkan equal macam ni, saya suggest pakai formula. Lagi cepat dapat jawapan lah. So in this case, I use the formula. So kita akan start dengan NCX. So 8C6 success 0.8 to the power of X. So to the power of 6. Our failure 0.2. Kenapa 0.2? 1 minus P kan? Semua tahu ni dah. So to the power of N minus X. So squared here. And then tekan je lah calculator awak. Tekan calculator awak akan dapatlah jawapan 0.2936. Bentuk topik 10 standard final answer provide 4 decimal places. Kita standard kan. Pakai formula kira tu bagi jawapan 4 decimal. Sebab dalam statistik table pun 4 decimal kan. So practice tu biasalah. Jawapan akhir 4 decimal So in this case our answer is boy. Okay. Ini kalau soalan ABCD takkan keluar masa exam. Saya tunjuk jalan kerja full solution kat situ. So markah pertama kat sini. You detect the distribution. Okay, markah kedua, you translate the question correctly. Maksudnya kat sini nampak awak cari exactly 6. So you know soalan suruh cari apa sebenarnya. Nampak? Translate soalan je dah ada markah. Okay, after that, up to you. Awak boleh pakai table, awak boleh pakai formula. How to find the answer and then markah terakhir is your final answer. Nampak? Simple je. Setakat 2-3 baris je tapi 4 markah kat situ. Banyak markah dia. So hati-hatilah. Ni benda yang senang nak score. Okay. Kita pergi seterusnya. Number 10. So, the mean and variance of binomial distribution are 4 and 3 respectively. Okay, soalan ni senang. Kenapa? Dia dah bagi tahu siap-siap dah. Ini binomial distribution. Okay, so then the probability of getting exactly 6 success in this distribution is okay. So, when it comes to binomial, macam saya pesan tadi, our distribution, the parameter will be N and P. But now in this question, we have a problem. They didn't provide that. Instead, they provide the mean and variance. So, kena ingat jugalah. When it comes to mean, our formula is NP. So, NP here is 4. That's the first statement. And then next part, when it comes to variance, our formula fix NPQ. Here is 3. So based on these two statement, we have to find our N and P. Ganti je lah, saya ganti. First, 1 masuk kat dalam 2, we get 4Q equal to 3. So Q would be 3/4. Following just now, success plus failure, P plus Q must be equal to 1. So we know P should be 1/4. And then finally, using statement number 1, I find value of N is 4/P. So here our N is 16. Okay, kita dah dapatlah distribution kita binomial 16/4. Success kita 1/4 je. So, baru boleh jawab soalan probability getting exactly 6 successes. So, dia suruh cari exactly 6. So, equal to 6. Sama macam tadi lah, kita pakai formula lagi senang kan. Nampak pun jawapan tu, pilihan jawapan dia pakai formula. So, 16C6 quarter to the power of 6, 3/4 to the power of 10. Soalan dia straightforward, dia tak ada apa-apa yang complicated kat situ. So for this part, our answer is donkey. Ini saya rasa ada pattern yang sama dalam soalan tutorial. Kalau dah discuss habis dah tutorial, pattern yang sama ni, tak ada beza. Dia tukar event sikit je kat situ. Okay. So kalau exam,
Tulis penuh-penuh macam ni lah ya. Tunjuk awak dapat maklumat, awak buat persamaan serentak, find P, Q and N, restate your distribution, baru jawab soalan. Jalan kerja kat atas tu mesti banyak markah. Tunjuk penuh-penuh lah. Okay, kita settle with question number 10. Alright. Kita pergi seterusnya. Next one, number 11. Kita dah moving on to the next distribution. So, if M is the mean of Poisson distribution, then the variance is given by, okay. So, we have a Poisson distribution. When it comes to Poisson, ingat kita punya distribution mesti macam ni. Dalam bentuk X distributed with Poisson and lambda. So, what is lambda? So, lambda, dia ada banyak nama. Ni pun salah seorang yang glamour jugalah. Lambda is actually our mean or our variance. Okay, itu keyword untuk formula soalan ni lah. Okay, lambda juga ada perkataan lain yang famous diguna dalam soalan. Ini perkataan yang selalu akan keluar lah. The common words is about average ataupun rate ataupun parameter. Nampak glamour kan dia? Banyak nama dia kat situ. So, everything ni semua yang saya listkan tu that's represent our lambda. So, in this question it's mentioned that our mean is M, means our lambda is M. So, kalau lambda dia M, variance dia pun M. So, here our answer is C. Straightforward je kat situ. Kenapa saya pergi tulis lambda M? Saya bukan nak tulis lambda M. Saya nak tulis formula sebenarnya. Sorry. So, saya nak bagi tahu sebenarnya mean samalah dengan variance samalah dengan lambda. So, mean dengan variance untuk Poisson distribution must be the same. Okay. So, let's say lah kalau keluar soalan yang dia tak bagi tahu langsung N, dia just bagi maklumat about mean and variance. Contohnya, mean dengan variance. Okay. So, cara nak bezakan itu Poisson or binomial is based on that lah. Kalau awak dapat mean dengan variance yang sama, automatic that is Poisson distribution. Kalau mean and variance different values, then that is binomial distribution. Itu contoh kalau soalan dia tak bagi tahu langsung pasal N dengan P. Dia just bagi tahu about mean and variance. So tengok value tu. Kalau sama, dia Poisson. Kalau tak sama, dia binomial. Okay. Settle number 11. Kita pergi seterusnya. Number 12. Still Poisson. Okay. So, X is a Poisson with random variable with mean 3. With mean 3, kita ingat tadi mean that is basically our lambda. Kita dah dapat lambda kat sini. Okay. So, biasakan tulis distribution. Practice banyak kali tahu. Tulis distribution ni. Kita kena tunjuk kita pandai. Okay, dah settle baru kita jawab soalan. So, we have to find probability absolute of X minus 3 must be less than 1. Okay, favorite sign awak tu lah ada modulus kat situ. Right, so when it comes to modulus, kita tak boleh terus ignore. Kita mesti open up. Using basic definition, you've already learned this before. Kita ada less kat situ, less than. Saya tak ingat lah, saya tak pasti awak belajar macam mana. Kalau N je kita buka, mesti ada plus minus. Okay. Kita ada kat situ kan. So, dia akan jadi between lah. Okay, plus minus. And then kita kena solve. Tapi kita nampak benda ni tak normal ni. So, apa yang normal? Biasanya kalau kita nampak benda tu normal, dia mesti ada X je kat tengah-tengah. Okay, saya highlight. Biasanya ada X je kat tengah-tengah. Tapi sekarang ada X minus 3. Benda ni tak logik lah, kita tak boleh settle. So, how do we simplify that? Make sure kita kena hilangkanlah negative 3. Betul? Macam mana nak hilangkan negative 3? Ikut konsep paling senang, kita kenalah plus 3. Okay, sebab matematik sentiasa adil dan sama. So, kalau tengah-tengah awak dah plus 3, maksudnya right side kena plus 3, left side pun awak kena plus 3. Betul? Kita kena adil sentiasa. Okay, so simplify this out. Actually, we want to find probability between 2 up till 4. Both tak ada equal sign, maksudnya kita nak cari probability exactly 3. Punyalah soalan ni saja kan nak confuse. Belit sana, belit sini. Semuanya nak cari probability exactly 3. Okay, so straightforward. Sebab dia equal. Sama juga, easier if we use the formula. So what is formula for Poisson? Dia mesti exponent to the power of negative lambda. So negative 3
Lambda to the power of x, soalan kita pun 3, so 3 cube divided by x factorial. So divided by 3 factorial. Kalau tengok kat sini soalan tu dia ABCD dia tak kira, dia simplify je. So nampak tu awak pun simplify lah. So 3 cube is 27 divided by 3 factorial, you should get 9 over 2. So 9 over 2 is negative 3. So our answer is A. Okay. Biasanya kalau exam kita terus tekan calculator dapat jawapan 4 decimal places kan. Okay. Let's say soalan tu dia suruh find Z value. Nilai tepat, nilai sebenar. Kalau nampak je perkataan Z value, maksudnya soalan tak nak jawapan dalam bentuk perpuluhan. So awak simplify macam dalam soalan ni lah. 9 over 2 exponent to the power of negative 3. Itu kalau soalan minta Z value. Kalau soalan sekadar find the probability, then awak tekan je lah calculator bagi jawapan 4/40 cukup. Okay, so hati-hati. Selalunya Z value tu soalan perangkap lah. Dia tak nak jawapan perpuluhan. Dia nak nilai tepat. Okay. Alright, settle with number 12. Laju. Okay, sikit lagi. 3 soalan je lagi. Kita pergi seterusnya. Okay, kita masuk next distribution, normal distribution. Distribution yang terakhir, ketiga. So, in a standard normal distribution, the value of median is, okay, keyword kita, standard normal. So, for normal distribution, semua orang tahu kan, kita ada dua. Satu is normal distribution, another one is standard normal. So, when it comes to standard normal, dia fixed. Kita mesti guna notation Z. And our parameter is 0 and 1. What is 0? That is our mean. What is 1? That is the variance. And then semua tahu juga. Saya rasa awak dapat banyak kali dah melukis-lukis ni. Kalau standard normal dia mesti gambar bukit ni. Dia pernah duduk kat tengah-tengah ni kosong. Kosong ni represent siapa? Biasanya awak jumpa. Itu sebenarnya dia punya mean. Okay. So, yang ni yang selalu orang tak tahu sebenarnya. Untuk standard normal, mean akan sama dengan median, akan sama dengan mode. Sekejap. Tiga-tiga value ni sama. Dia tak ubah apa-apa. Okay. So, from here semua orang dah tahu tadi. Mean kita confirm 0, maksudnya value of median and value of mode automatically would be 0 too. So, kita punya jawapan in this case is C. Sebab dia dah standard normal, dia dah standardized. That's why mean akan sama juga dengan median, akan sama juga dengan mode. Sebab tu dah dia baru jadi normal. Dia jadi, kalau belajar kat topik, sebelum-sebelum ni awak nampak lah sebab nilai dia sama, kita dapat tengah-tengah. Almost symmetrical. Value dia sama, baru dia jadi normal. Kalau mean dengan mode ataupun mean dengan median tak sama, nanti data kita jadilah yang skewed to the right ke, skewed to the left ke, kan? Ada dapat positive skewed, negative skewed. Itu sebab value kita tak sama. So dia bukan normal. Kalau normal, value dia sama. Kosong. Dia tak gerak pergi mana-mana. Okay. That's for number 13. Kita masuk next one. Second last question. Okay, sikit lagi. Bertahan ya. Okay, we have a machine produce component whose thickness is normally distributed. Nampak? Dia dah bagi tahu dalam soalan. Macam saya mention tadi lah. Kalau soalan normal, dia memang akan bagi tahu. Tolonglah nampak ini normal. Macam itulah. Dia memang terang benderang akan cakap itu normal. Okay, with mean of 0.4 and standard deviation of 0.01. Components are rejected if the thickness is outside of the range. What is percentage of component being rejected? Okay. Soalan dia tak straightforward sikit lah. Dia ada pusing-pusing sikit tapi calculation kita sama. Dia jangan risau. So once you detect the question, make sure always state the distribution. Saya selalu pesan tadi kan. Okay. Ingat. Pandai awak mesti bagi tahu distribution. So we have now normal distribution. Inside that must be your mean and variance. So we have mean of 0.4. Okay, next dia bagi standard deviation. Yang ni jangan tertipu lah. Awak kena letak variance kat dalam awak punya distribution. So 0.01 tu kena ada squared lah nak jadi variance. Okay, so this is normal distribution. When it comes to solving the problem, kita tak boleh biar normal distribution, betul? Kita kena convert tukar kepada standard normal distribution. So kita kena sentiasa ingatlah awak mesti tukar pergi Z. Bila tukar pergi Z baru boleh jawab soalan. Okay, so how do we convert this? Nama dia standardized process.
Kalau soalan suruh perform the standardized process, kan gelabah pula apa benda standardized. Padahal awak tahu je sebenarnya saja nak nama grammar dia standardized. How do we standardize? It's basically finding the value of z x minus with mean divide by standard deviation. Formula ni kat muka surat depan dia ada bagi dalam list of formula how to find z. Kalau agak kata lupa tu selak lah muka surat depan. Jangan buat careless lah kat sini. Okay. So sekarang baru kita boleh jawab soalan. Dia kata kita akan reject kalau thickness dia outside of the range. So dia nak percentage of reject. Okay. So kita carilah dulu dia punya accept kan. Maksudnya kalau it lies inside this range, dia akan accept. So, kita cari dulu accept. Nanti kita tolakkan, kita dapatlah percentage untuk reject. Ataupun awak nak cari kawasan luar dulu terus dapat reject. Boleh juga. Tapi saya buat jalan kerja yang soalan bagi ni, kita kira dulu yang dia dapat, yang kita accept. Dia yang duduk dalam range ni dulu. Okay, so we have to find probability between 0.38 up till 0.41. Kalau tengok soalan tu dia tak ada guna between. Dia cakap of 0.38 to 0.1 by right. Patutnya kita kena letak equal sign lah. Tapi kat sini biasa kadang-kadang kita ignore je sebab discontinuous. Ada equal sign, tak ada equal sign, jawapan kita tetap sama. Okay. So from here, ingat proses kita ada kat normal. We have to perform standardized process, change into Z. Okay. So next step, tunjuk awak cari Z. Ini pun sama. Benda ni nampak macam simple. Tapi ini ada markah. So tunjuk. Macam biasa. Kalau saya pesan kat student selalu, kita kena tunjuk kita pandai. Okay. So tunjuk detail-detail your solution. Okay. So show your standardized process. From here, find the Z value. So we should get -2 and 1. Okay. So after that, you may start read from your table. Okay. Yang ni ada optional. Biasanya kalau student saya pesan tolonglah lukis. So dia baru nak tahu siapa nak tolak siapa. Buat 1 minus ke tak buat 1 minus. Orang selalu confuse kan. Alright. So you have to sketch the distribution. Dia normal tadi bukit. Just label. Kita ada 0 kat tengah-tengah. So we want from -2 up till 1. Okay. And then shaded kan kawasan yang awak nak. Right, selalu student akan tanya, bila masa saya nak kena buat 1 minus? So, hint saya biasanya, from your shaded region tu, awak tengok kawasan awak besar ke tak besar? Lebih tak daripada separuh? So, kalau tengok kawasan saya lukis tu besar kan? Confirm region saya lebih daripada separuh. So, bila nampak je dia lebih daripada separuh kawasan shaded region, dia mesti 1 minus something. Dia mesti start daripada 1, tolak kawasan yang awak tak nak. So kat sini siapa yang kita tak nak? Kita tak nak kawasan belakang ni, kita tak nak kawasan depan ni yang saya highlight. So kita buatlah 1 minus those area. Okay, so Z is less than -2 and then Z is greater than 1. Okay, since we have a problem juga lagi sekali. Kenapa? Table tak baca nilai negatif. Table sentiasa ada positif but then we have -2 here. Jangan risau, dia tak ada masalah sebab kita ada negatif, kita nak tukar jadi positif. Apa kita buat? Kita just flip over the sign, terbalikkan dah terus. So step yang awak buat, tolak yang first step ni, yang saya buat tanda tick ni okay, saya tunjuk less than -2. Kalau tak nak tunjuk tu, awak terus nak buat yang bawah ni, minus Z greater than 2. Boleh, tak ada masalah. Sebab step ni sebenarnya by right tak ada markah pun. Kita sekarang nak tunjuk kita faham kita nak kena buang kawasan mana. Okay, markah dia, how you read from table. Okay. Sahabat baik awak untuk topik 10 kan? Statistik table. Alright. So, saya rasa semua orang adalah buku statistik table tu practice banyak kali. Macam mana nak baca table tu. Exam dia memang bagi buku macam tu. Bukan awak bawa buku awak sendiri. Kita ada buku lah. Masa exam nanti kita sediakan. Memang satu buku tu dia bagi terus. So, practice banyak kali macam mana nak read from table. Okay. Saya cuba buka table. Okay, we have to read now standard normal. Pergilah muka surat dah belakang-belakang tu. Yang ni. Standard normal. Okay, kita nak baca apa tadi? Kita nak baca 1 dengan 2 je. Senang nak baca sebenarnya. Untuk 1 is here. And then untuk 2 kita dapat kat situ lah. Alright, so we have 2 different value kan? 0.1587 and 0.0228. So teruslah masuk dalam calculation. Salah kejap. Okay. So teruslah masuk. We have 042 is 0.0228 and then 0.1587.
So finally, our final answer for this case is 0.8185. Okay, kita dah dapat probability. Okay, but then jangan terus ambil ni tukar jadi persen pergi jawab 81.85. Bukan. Okay, hati-hati balik baca soalan. Just now kita kata if it lies outside of this range, baru kita reject kan. Reject if it's outside of this range. Dia nak percentage, dia reject. Maksudnya ini yang kita dapat ni, ini untuk case kita accept. So macam mana kita nak reject? Maksudnya 1 minus lah. Okay. Alamak tak muat. Sekejap saya tarik ke tepi So percentage untuk kita reject. Okay, percentage untuk kita reject. Saya cari pakai guna term probability dululah. Mesti P plus Q akan dapat 1. So yang accept ni kita kena tolak lah. 1 tolak baru kita dapat reject. So 1 minus with 0.8185. Akan dapat kat situ 0.1815. So in the terms of percentage, this would be 18.15%. So our answer should be boy. Okay, settle. Kita buat jalan kerja penuh so dia melibatkan normal sekali lah. Kalau exam ni banyak markah lah kat sini. Okay, kat mana ada markah saya tikkan Distribution ada markah. Tunjuk penuh-penuh. The way you translate the question tu, dia biasa tak kisah sangat lah ada equal ke tak ada equal. Standardized process ada markah. Okay. Standardized process ada markah. And then awak nak decide 1 minus siapa tu tak ada markah, dia terus pergi kat how you read the table. Sebab kalau awak dah decide macam mana nak 1 minus, awak baca table betul, terus dah dapat markah. Kalau awak dah tersalah konsep, awak akan salah read from the table kan. Dia terus tak bagi markah lah. And then final answer ada markah. Standard untuk soalan yang melibatkan from normal, transform into standard normal, dia bagi 4 markah kat situ. Translate question, standardized process, read from the table, and then final answer. Tunjuk jalan kerja penuh-penuh, jangan skip step. Especially standardized process ni. Ada markah jalan kerja. Sebab kadang-kadang ada orang buat careless mistake. Dia tak tekan calculator betul-betul. Tak tahulah kenapa. Dia dapat value Z yang salah. So bila Z dah salah, dia akan baca table salah kan. Lepas tu tak tunjuk pula standardized process. So hilang teruslah markah yang ke bawah tu semua. Hilang terus, tak ada apa-apa. Tapi kalau awak tunjuk standardized process, lepas tu salah calculator, awak hilang markah kat bawah je. Standardized still dapat markah. That's why kita kena provide very detailed steps. Sentiasa tunjuk kita pandai, kita faham benda tu. So that orang pun senang nak bagi markah. Okay. Settle. Kita pergi final question. Okay. Almost there. Sikit je. Satu soalan je lagi. Bertahan. Okay. Alright. So we have apa ni? It is known that 10% of the patient with high fever are confirmed to be suffering from dengue fever. If 100 patients with high fever are randomly chosen, find the value of K such that the probability of more than K that are confirmed to be suffering from dengue fever is 0.025. Panjang kan soalan tu. Kalau exam ni dia dua bahasa, atas bahasa Inggeris, bawah bahasa Melayu, lagi pening lah nampak tu. Rasa berpina-pina mata kan nampak benda tu. Okay, baca dengan bertenang. Satu-satu sentence tu dia mesti ada info. Okay, start from the first sentence We have 10% cerita pasal dengue fever. Itu event kita lah, ibarat macam dia punya P. Okay, if 100 patient, okay, nampak dah terus. Kita sekarang ada N. Bila ada N, automatic apa tadi saya pesan? It's binomial. Confirm di binomial. So teruslah keluarkan. Tunjuk kita pandai seperti biasa. Okay, saya terror. Saya tahu ini soalan binomial. Terus keluarkan benda tu. That's your distribution. Okay, so apa ni? Next time. Okay, find the value of K such that, okay, kita kena cari K ni. Kita tak kena cari probability. Okay, something about K tu maksudnya kita dah ada jawapan. Soalan ni kita tak ada. Okay, apa statement kita? Next sentence. Probability of more than K. Kita tukar benda tu dalam bentuk probability. Probability more than K. Patient that are confirmed to be suffering from dengue fever is, bila is tu sama dengan 0.025. So ini kalau saya selalunya saya sebut ini soalan terbalik lah.
Selalunya kita dah ada soalan, kita nak cari probability. Tapi sekarang terbalik. Kita ada probability dah, jawapan dah ada, kita nak kena cari soalan. Okay. So from this statement, we have to find K. Kita kena start daripada distribution awal balik. So we know this is binomial. Okay, sebab apa? Sebab ada N tadi. But kita ada problem kat sini. Kalau kita nak refer kepada statistic table, kan? Table kita ada sampai 50 je. N kita sekarang 100. Tak ada dalam statistik table. Dah tak boleh nak kira. Nak pakai formula lagi lah. Tak logik kan? Awak nak kira macam mana? Tak boleh nak pakai formula ni. Alright. So the only option, that's why dalam last subtopic kita ada belajar about normal approximation. Bila N awak tak wujud dalam statistik table, lebih daripada 50 dah tak ada, you have to change into normal distribution. Kita kena tukar kepada proses normal. Okay, how do we change the process? Ingat for normal dia mesti mean dengan variance. Macam mana nak cari mean? It's NP. So 100 times P kita akan dapat 10. Macam mana nak cari variance? It's NPQ. So 100 times 0.1 times 0.9. So kita dapat 9. So what is the process kita kena perform? Saya panggil CC je lah. Continuity correction. Okay. And then kita kena always double check. Betul ke saya layak ni? Sebab tadi kita baru dapat indikator kan. Okay, N tu besar. Tapi betul ke kita layak nak tukar benda ni? Betul-betul ke pasti memang boleh tukar? You have to check two different value. Awak kena check NP. Awak kena check NQ. Make sure it's greater than 5. In this case, both are greater than 5 lah kat situ. NP is 10. And saya tulis. NP in this case is 10. NQ is 90. Both are greater than 5. So, okay lah ni cukup. Layak kita nak tukar benda ni. Alright. And then last step. Kita tak boleh settle soalan pakai normal. Kita kena tukar soalan pergi standard normal. Ini soalan sebelum tadi kita dah explain kan. Kita mesti tukar pergi standard normal. Proses kita find the Z is X minus mean over standard deviation. Okay. So this is our distribution guideline kita. Alright. So nak kita buatlah proses ni satu-satu. Okay. So soalan kita start daripada sini binomial. Okay, saya dah ada dah ni. Next, kita kena tukar pergi normal. Proses kita CC. Continuity correction. Apa tu continuity correction? Kita nak adjust data daripada discrete. Kan binomial ni tadi discrete. Kita nak tukar pergi normal yang jenis dia continuous. So kita kena kembangkan data tu kan. Nak ambil 0.5 ataupun nak tolak 0.5. Ini ada banyak cara. Biasanya saya ajar student saya suruh pakai kotak. Okay, kita ada K. Kalau ke depan dia mesti plus 0.5. Kalau dia ke belakang kita kena tolak 0.5. Alright. So next dia bergantung kepada ada equal sign tak ada equal sign. Kalau ada equal sign mesti ambil kotak tu. Kalau tak ada equal sign tak payah ambil kotak tu. Simbol kita sekarang greater. So saya ke arah kanan buat arrow. Kita tak ada equal sign pun kat dalam table. So saya kena ambil kawasan depan ni je. Tak nak kotak yang saya lukis tadi. So that's how we adjust our data. Now, after performing CC, this would be X greater than K plus 0.5. Sorry, ini proses CC. Yang ni hati-hati. Crucial step. Kalau patutnya kena buat K plus 0.5, awak pergi buat K minus 0.5, dah salah mengarut habislah. Dia drag kan sampai bawah tu terus salah. Ataupun let's say awak tak buat CC langsung. Awak terus ditukar pergi standard. Lagilah dia pangkah teruslah sebab awak tak ikut proses. Okay, hati-hati yang ni. Mesti buat CC. Kenapa? Sebab binomial tu discrete. Awak nak tukar pergi normal so kena adjust data. Okay, kita dah settle dengan CC. Kita dah berada kat bahagian normal. That's why lukis distribution ni penting. Awak tahu step awak. Okay, next, ikut timeline kita. Kita kena buat standardized process untuk tukar dia tu jadi Z. Okay, kita ikutlah. So now it will be Z greater than, data kita jangan usik, kita ikut je. K plus 0.5 minus mean divide by standard deviation equal to 0.025. Okay, dah settle. Alright. Next step, after that biasanya kita terus baca table betul. Tapi sekarang ni kita dah ada jawapan. Kita nak baca table macam mana? Okay, so kita kena lukis dulu.
Nak baca table tu kita kena tahu dulu nilai kita yang kat sini positif ke negatif sebenarnya. Yang ni kena hati-hati. Kalau tak, kalau negatif kita kena tambah negatif kat jawapan kita. Okay, macam mana nak tahu positif negatif? Kita kena tengok jawapan. Jawapan ni shaded region kita. It's greater than that. Region kita baru 0.025. So awak kena try dia positif ke negatif sebenarnya. Okay, kalau saya letaklah, ni saya namakanlah sebagai A saya biar senang nak label. Katalah saya letak A ni kat bahagian negatif. Simbol soalan kita greater. So saya nak semua kawasan ni, saya shaded akan jadi sangat besar. Logik tak kawasan yang sangat besar ni, region saya baru 0.025. Tak logik kan? 0.02. Sikit sangat. Takkanlah luas kawasan sebesar ni. Maksudnya saya dah salah. Saya dah salah assume. Maksudnya A kita bukan ada kat kawasan negatif. Okay, kita cuba lukis untuk kawasan positif pula. Okay, A saya kat kawasan positif. Okay, saya punya shaded region kecil je. So, logik lah. Okay, besar ni, sikit je kecil ujung tu. Area kita 0.025. That's why we know our answer mesti positif. Itu cara kita nak adjust. Kita tak boleh terus assume dia positif. Awak kena lukis tau. Nampak logik tak logik luas awak tu. Okay. So, bila dah tahu dia positif, barulah awak terus straight away read from the table. Okay, nak baca table kat mana? Ini selalunya student akan salah buat lah. Dia ingat satu table je. Okay, kita ada dua different table. Bila soalan yang macam ni tau. Soalan dah ada jawapan, kita kena cari soalan kan. Okay, table yang biasa orang akan guna is table kat sini. Dia pergi cari satu lah, cari satu je tu. Okay. Tapi sebenarnya kita ada table yang lagi accurate tapi tak ada semua case. Okay, sorry. Kita kena pergi belakang sekali. Ni, table of percentage. Table 4 lah. Saya panggil table 4. Okay. Bila jumpa soalan terbalik, always refer to this table first. Cari kat nilai A tu, ada tak apa yang awak cari tadi? Tadi kita cari apa? 0.025, betul? Okay, kita cari daripada list ni. Ada tak 0.025? Ada kat sini. Itu dia. So, kita punya soalan is 1.96 actually. Kalau lah soalan tu list dia tak ada, baru awak refer kepada table yang kat sini lah. So, refer sini dulu Sini lagi tepat sebenarnya. Okay. Saya salah buka page lagi, sorry. Alright. So, now, kalau kita baca daripada table tadi, saya tulislah from table sebab saya baca table terbalik. Probability Z greater than 1.96 is actually 0.025. Okay, so how do we find K? So, kita compare. Ini berada kat tempat yang sama. Saya highlight lah. Ini kan benda yang sama. So, kita boleh equatekan these two. So, K plus 0.5 minus 10 over 3 is actually 1.96. And then simplify this up. Dapatlah value for K. In this case, K is actually 15.38. Kalau tengok dalam list jawapan tu, K ni kan cerita pasal patient. So, kita tak boleh lah terus ambil perpuluhan kan. Kita kenalah ambil 15. Okay, settle. Biasa jawapan akhir macam tu awak kena adjust ikut soalan lah. Tengok constant yang awak cari tu apa. Kalau macam ni K tadi represent patient. Patient tu bilangan orang. Janganlah tinggal jawapan negatif. Negatif pula. Sorry, saya mengarut. Janganlah tinggal jawapan perpuluhan. Kena round off kan lah jawapan awak tu. Katakanlah soalan tu K kita pasal markah. Markah logik ada perpuluhan. Then okey lah. Biar je lah markah macam tu. Macam tu Nak tengok constant tu kena tengok tajuk balik. Biar logik tak logik. Alright, habislah all 15 question. Kita adalah dalam sejam suku macam tu. Saya tanpa berhenti. Harapnya semua bertahan bersama-sama saya. At least kita stop before 12, right? Okay. So, itu sahaja untuk our last session for PPG. Next week, last week for PDP. After that, awak dah balik beraya. Lepas tu, naik tu seminggu je kita dah paper maths kan. So, I wish you all the best untuk PSPM upcoming paper. Macam saya pesan tadi, memang kita highlight lah. Kita highlight betul-betul. Fokus
lebih sikit lah topik 9 and 10 sebab 56 markah from your paper. Okay, sekejap lagi kat dalam Telegram saya bagi link untuk kehadiran dengan link untuk quiz macam biasa. Okay, that's all for today. Thank you everyone. Thank you, madam. Thank you, Miss. Welcome.